Alright. Allahumma ya bari, Allah Maha yang menguruskan. Kita minta dengan Allah supaya Allah pemudahkan urusan kita pagi ini untuk kita menimba ilmu, dan kita minta juga Allah mudahkan urusan kita, uruskan segala urusan kita sepanjang bulan Ogos ini. Okey. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang aku suka. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang mudah. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang kau redai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik dia Tuan Rofan, doa tadi tu yang saya baca, kan, saya suka sangat sebab saya memang niatkan. Saya buat doa tersebut dengan asbab saya nak semua orang pakai doa tersebut, dan ada orang, dia punya video viral, guna suara saya, dan pergi ke Instagram, ada page Jom Dakwah yang repost. Saya suka. Sebab apa, walaupun yang dia repost tu bukan video saya dan tak kredit pun saya, dan saya tak kisah pun sebab niat saya memang nak semua orang amalkan doa tersebut. Tapi daripada ramai-ramai kan ada seorang komen, ni suara Sedharma. Ni suara Sedharma. So maksudnya orang kenal lah saya. Kan, orang tahulah tu suara saya. Faham tak? Kan, so alhamdulillah you guys pun kena buat something yang sampai tahap macam tu. So kadang-kadang mungkin video kita tak viral, tetapi kita ada satu ilmu yang sangat bagus sampai orang remake ke, orang duplicate ke, dan insya-Allah lah, don't worry lah, kita senyum je lah walaupun kita tak dapat follower, tak dapat like, kan, tapi orang tahu okey ni dari siapa. Faham tak? Ini dari ni suara siapa? Ni dari siapa? Kan? So itu yang kita nak. Faham tak? So jadilah orang yang memberi manfaat, sampai-sampai pergi mana-mana pun orang akan ingat kita. Faham tak? Sebab tu presentation saya di social media ni sangat saya jaga. Sebab saya tahu saya kena jadi orang yang pertama. Orang yang lain daripada yang lain, baru orang akan follow saya dan orang akan ikut saya. Okey? Ni suara siapa? Kenapa dengan ni suara siapa? Ni suara saya lah, Dharma lah. Okey? So nama saya Dharma. So by the way, sebelum saya teruskan, ramai orang tanya, kenapa nama Dharma? Kan, baru lepas photoshoot kan? Belum. Baru nak photoshoot. Kau ngajak lah Safwan. Kau ingat aku tak handsome ke apa? Kan, tentang ada photoshoot je ada. Tapi memang betul lah. Kan, jenuh kot nak pakai macam ni. Tapi kalau korang request untuk saya pakai macam ni hari-hari, saya okey je. Tapi korang kena join lah. Kan, korang kena join untuk join kelas sesi saya. Walaupun kelas kat TikTok je kan. Tapi macam, dia ni dah kenapa? Tapi hashtag saya pula, aku yang pakai, kau yang panas, kenapa? Faham Sebalik pada nama saya tu Dharma Syamil Fikri. Kalau saya jumpa orang kan, kemarin saya pernah pergi ke vaksin, dah 2 dos dah. Setiap kali saya jumpa doktor Indian kan, mesti dia tanya, ni betul ke nama awak? Kan, awak tahu tak maksud nama awak ni apa? Tahu? Saya cakap lah, nama saya ni adalah enlightenment, maksudnya pemberi cahaya. Pemberi cahaya. So bukan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Sanskrit. Dia dalam bahasa Sanskrit. So memang kalau nama Dharma itu satu nama yang bagi agama Hindu kan. Kan, agama Hindu tu adalah antara dewa-dewa lah. Kan, so itu kalau kat Hindu, itu maksudnya. Faham tak? Dan kenapa saya boleh ada nama Dharma? Satu, start nama Dharma tu dari atuk saya. Kan, atuk saya dia bagi nama anak-anak dia ayah saya lah kan. Semua start daripada Dharma. Dharma. So ayah saya ni pula start pula keluarga dia, maksud keluarga saya lah, adik-beradik saya semua nama Dharma. Dan adik-beradik saya semua perempuan. Adik-beradik saya semua perempuan. Dan saya seorang je lelaki. So apabila lelaki ni, saya ada hak eksklusif lah kan untuk bawa nama saya tu. Sebab apa, yang perempuan mungkin akan ikut suami dia, betul tak? So saya bawa ke nama anak-anak saya pula. Anak-anak saya ada Dharma Nadir dan nama Dharma Nadim. So macam tu lah. So alhamdulillah, dan saya harapkan anak-anak saya tu akan bawa nama Dharma jugalah kepada cucu dan cicit-cicit. So kalau orang tanya sebab apa, tak tahu. Kan, manja lah laki seorang. Kalau nak kirakan manja, dulu time kecil-kecil boleh lah manja. Tapi kalau sekarang ni nak kata manja, is like more lebih kepada macam tanggungjawab lah. Lagipun saya anak sulung kan. So macam tu lah. Terpaling ingat nama Sir sebab Hai Samarian. Allah, terima kasih Pinkster 1512. Kan, Sir ada keturunan India ke?
Nak kata keturunan India tak ada. Cuma saya ada keturunan ataupun mix daripada Indonesia. Nenek saya memang ada dari Indonesia. Okay? Alright. So itu saja kita punya cerita untuk permulaan untuk hari ini. Sebab kita ada banyak benda kita nak cover untuk hari ini. Okay. So terima kasih pada semua orang yang ada. Thank you so much. So siapa-siapa yang baru masuk, terima kasih. Bini saya Samir. Oh ya ke? Saya pun Samir juga. Tapi 2007 ke 2008? Saya pun dah tak ingat lah. Jowo ni. Orang Jakarta. Dharma Linggam. Kalau dulu Dharma Harun Ar-Rashid. Tu dulu. Saya selalu kena macam tu. Kan ni anak beranak Dharma Harun Ar-Rashid ke? Saya pun tak kenal. Lama sangat. Okay. Alright, jom kita nak start. So sebelum tu kita bersama-sama tadah tangan dan kita aminkan doa duha. Boleh ke boleh? Alright, so kalau boleh, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. So Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan, jika tuan-tuan dan puan boleh amalkan doa-doa ini, amalkanlah doa-doa ini insya-Allah. Okay? Alright. Kejap saya refresh dulu sebab dia dah mula sangkut-sangkut. Okay. Oh ya, ada 204 orang untuk hari ni. Terima kasih semua. Okay. So insya-Allah, let's go. So kalau kita dah pasang kita punya whiteboard ni, tandanya kita dah serius lah. Amin. Terima kasih. Alright, so tuan-tuan, the whole last week, dah record ke sedar? Terima kasih. And the whole last week, aku baru perasan lah, hari ni semua biru and background biru, and whiteboard biru. Whiteboard ni kita tukar lah, jangan warna biru, nanti tenggelam pula saya. Kita ambil pink. Okay, tenggelam pula saya kan. Okay, alright, jom. So kalau kita tengok kemarin tuan-tuan, kita belajar tentang follow up. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. So terima kasih pada semua yang bagi hadiah pada saya. Thank you so much. Okay, follow up. So ramai dah mula nampak. Okay, ramai dah mula nampak dan perasan kepentingan follow up ini. Betul tak? Whiteboard pun dah jadi pink board. Tahu tak apa. Alright, so follow up ni sebenarnya tuan-tuan adalah satu aktiviti ataupun money making aktiviti yang antara ramai yang tak suka buat, antaranya saya.
Saya pun antara tak suka buat follow up, tapi perlu, wajib buat. Sebab apa? Sebab 85% sales datang dari follow up. Setuju tak? Setuju tak? So kalau setuju, tolong komen setuju. Sebab 85% datang daripada follow up. Bayangkan tuan-tuan puan, kita ada 10 lead. Saya suka ulang benda ni. Kan? Yang beli dengan kita berapa? Yang beli mungkin 2 saja. Dan yang tak beli ada 8 lagi. Okay, so yang tak beli ada 8 ni, dia beli tak sebab apa? Satu, tak ada duit ataupun belum ada duit. Kan? Kita tak nak fikir orang tak ada duit. Orang belum ada duit. Okay. Dan yang kedua ini belum percaya. Okay, belum percaya. So kat sini kita boleh pecahkan lagi tuan-tuan. Belum percaya ni ada 3. Siapa masih ingat? Kan, belum percaya ni ada 3. So tak percaya. Okay. Dia tak percaya kita sebagai seller. So boleh marah dia tak? Tak boleh. So kita kena buat dia percaya kat kita. Okay. Yang kedua, dia tak percaya kepada produk ataupun servis. Mungkin servis kita ni masih baru ke? Betul? Sebab tu macam mana dia nak beli dengan kita? Dan yang terakhir adalah tak percaya kepada diri sendiri. So ini. Faham tak? So sebenarnya tak percaya ni pun ada tiga part lagi dah. So jangan asyik risau, asyik salah kita je. Tapi kebanyakannya 2 daripada 3 adalah salah kita. Faham ke faham ni? So Alhamdulillah. Terima kasih pada semua orang yang masih ingat lagi apa saya ajar. Korang memang awesome. Kan, catat. Walaupun ini kelas free. Kan, kelas kat TikTok je pun. Kan, kalau sebelum ni kalau nak dapat kelas-kelas yang menarik-menarik, kena pergi kat Facebook lah. Kena pergi kat mana-mana lah. Kena bayar kan. Tapi hari-hari insyaAllah lah. Sepanjang saya ni masih ada kekuatan, ketabahan dan idea-idea yang ada, saya akan cuba sentiasa konsisten lah. Okay, doakan saya setiap hari 11.30 kat TikTok. Itu adalah waktu kita. Okay, itu adalah waktu kita belajar pasal closing, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, so cuma itulah untuk minggu ni, minggu yang terakhir untuk season yang ketiga. Bukan, season yang kedua. Bagi saya masa sikit untuk saya refresh balik, untuk kita prepare untuk masuk season yang ketiga, insyaAllah. Boleh Awesome, good. So ingat, follow up. So siapa yang belum catat lagi, tolong catat. So follow up ni sangat penting. Walaupun kadang-kadang kita tak suka nak buat follow up, tapi follow up ni sangat penting. So kalau you tak suka follow up, boleh. Kan, kalau tak nak follow up, boleh, tak ada masalah. Tapi kena close on the spot. Okay, always close on the spot. Kalau tak nak follow up. So apakah maksud tak nak kena close on the spot? Okay, first mindset kita always dapatkan full payment. Okay, tak dapat full payment, half payment. Tak dapat half payment, kita go for deposit. Dan kalau tak dapat deposit, kita minta detail. Okay, always close on the spot. Tak dapat full payment, half payment, tak dapat half payment, deposit, tak dapat deposit, kita always minta detail. So detail ni, deposit ni lebih pada komitmen lah. Okay, komitmen. Contohlah untuk orang-orang yang tunggu gaji, tanya suami. Tanya suami tak ada masalah. Tapi letak je deposit. Deposit untuk apa? Ada sebab dia. Faham Boleh? Okay. Alhamdulillah. So inilah cara dia. Okay, good. So sekarang kita akan go for. So yang pertama, sebelum kita buat praktikal kejap lagi. Okay guys, hari ni ada praktikal tau. Saya ingatkan sekali lagi, hari ni ada praktikal. So nanti kita akan buat ayat sama-sama. Lepas tu, you guys akan tengok result dia macam mana. Boleh Okay, so sebelum kita belajar tentang praktikal ataupun kita buat praktikal tu sama-sama, kita settlekan dulu kita punya medium untuk follow up. Okay, medium untuk follow up. So medium follow up ni maksudnya apa? Okay, medium follow up ni maksudnya apa? Contoh yang pertama adalah
kita banyak menggunakan, sekarang ni kita banyak buat WhatsApp lah, betul tak? Betul? WhatsApp. So WhatsApp ni kita ada 3 cara follow up. 3 cara follow up. So yang pertama, apabila kita buat follow up, yang pertama adalah kita copy paste. Kita copy paste. Ini antara manual dan sangat bagus. Okay. Yang kedua, bila kita copy paste, kita boleh buat forward. Okay. Yang ketiga, kita boleh go for broadcast. Jangan risau. Saya akan cerita satu persatu, don't worry. So far sampai sekarang semua faham tak? Pernah buat tak 3 ni? Copy paste, forward, broadcast, pernah buat tak? So kalau you guys memang dalam bidang sales, ini adalah memang rakan baik lah. Kan hari-hari duk buat follow up, betul tak? Mesti pernah buat, betul tak? So antara 1, 2, 3, mana satu favourite anda? Cuba komen. Antara 1, 2 dan 3, mana satu favourite anda? Wow, terima kasih kat FB, makin lama makin ramai, ada 29 orang. Thank you so much. So siapa yang belum follow saya, terima kasih boleh follow saya. Siapa yang belum share, tolong share dulu, okay? Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang kat FB, ada yang kat TikTok. Orang yang sama ni macam mana ni? Macam mana korang boleh masuk dua-dua tempat ni? Okay. Sampai kena block. Janganlah follow orang sampai kena block. Ya Allah, jangan. Okay, jangan. Safwan, favourite saya, sir, my favourite closing specialist. Tu kenapa tu Safwan? Nak makan apa-apa ke? Nak order apa-apa ke? K-fry ke? Tiba-tiba kau tak dok habis-habis nak memuji ni. Okay, 2 device. Oh, patutlah. Okay, so yang pertama kita go for copy and paste. Alright, so copy and paste ni adalah benda yang paling best. Kalau tanya saya, paling best lah. Okay, senang, cepat. Okay, paling best, senang dan cepat. Sebab dia copy paste kan. So jaranglah silap. Cuma you kena faham, apabila you copy paste, dia ada risiko. Risiko apabila kita buat terlalu banyak spamming. Maksudnya kita hantar pada orang yang tidak save nombor kita ataupun tak save nombor. Kalau you copy paste pada orang yang save nombor awak, tak ada masalah. Cuma kalau you spamming pada orang-orang ataupun nombor-nombor telefon yang dia tak save nombor you, kemungkinan besar boleh di-report spam. So apabila di-report spam, biasanya apa yang terjadi? Boleh kena ban. Dan ini yang bahaya. Okay, ini yang bahaya. So bila kena ban, ini akan menyusahkan diri you sendirilah. Faham So kalau nak copy paste boleh, biasanya make it below lah. Kan lebih kecil daripada 100 nombor ataupun 70 nombor dalam satu masa. Okay, bawah 100 ataupun 70 nombor lah. Leads dalam satu masa. Maksudnya you copy paste, pastikan bawah 100 atau bawah 70. Faham tak? Lepas tu dah habis 70, rehat dulu, jawab dulu WhatsApp yang ada. Dan selepas tu barulah you akan forward lagi. Faham tapi kena tukar ayat kot isu orang tu. Saya selalu copy je, buat robot selalu dapat blue tick. Faham? Don't worry, nanti kita akan buat practical. Okay, kita akan buat practical. Memang boleh kena ban. So hati-hati bila kita copy paste. Okay, alright. So about copy paste ni boleh So always hati-hati dalam kita punya follow up. Sebab kita tahu kita ada banyak nombor kita nak follow up. Tetapi bila kita follow up tu terlalu rakus sangat, memang kena. Okay, kena mention nama dia kan sir? Tak semestinya. Sebab ingat, ini adalah follow up. Follow up ini kita nak copy paste. Bila kita copy paste sebut nama, itu dah bagi satu-satu. So macam mana kita nak dapat game of numbers tu? Contoh, kita nak 7 orang beli. Nak 7 orang beli, kena ada 70 orang respon. Nak dapat 70 orang respon, kita kena follow up at least 700 nombor. So 700 nombor, kalau kita duk tukar-tukar nama, memang tak siap-siap lah. Bagus tu bagus, tetapi jarang nak siap. So ingat so kalau boleh follow up ni game of numbers. Maksudnya sebanyak mungkin yang kita boleh, let's go. Boleh ke boleh? Faham tak ni? So hati-hati dengan kita punya copy paste. Handsome nak mampus, jangan macam tu bang. Kena ban tu sebab customer tu report kan? Betul. Customer tu report. Sebab tu kenapa kita CP banyak,
So kemungkinan untuk kena report tu lebih tinggi. Sebab orang tak save nombor kita. Okay, orang tak save nombor kita. Itu je. Jangan katakan copy paste tu tak akan kena ban. Memang tak akan kena ban. Tapi kalau dah, contohlah kita copy paste. Lagi-lagi kadang-kadang bila kita copy paste, tuan-tuan kat sini ada tak orang-orang yang team sale kan, ataupun yang duduk satu rumah buat sale ramai-ramai, you guys akan kongsi wifi yang sama. Kan? Wifi yang sama. So bayangkan satu handphone 70 nombor. Kalau ada 3 handphone, tak ke 210 nombor aktiviti follow up dalam satu masa. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat kecil je tapi ramai buat dalam satu masa, you pun boleh kena ban. Dan dia bukannya target handphone, tapi dia target IP address. Faham tak? Itu kalau team sale lah. Kan team sale kan ada ramai orang kan dalam satu office tu, mungkin kongsi satu wifi tu mungkin 10 orang, 20 orang sampai 40 orang. Walaupun dia follow up 10 nombor pun boleh kena ban. So hati-hatilah, itu je. Okay. Kalau buat broadcast lagi pantas kan? Lagi pantas. Nanti sabarlah dulu. Ni biasa cerita yang copy paste dulu. Okay. So settle Alright, good. Itu yang pertama, copy paste. Yang kedua, kalau korang tak percaya, buatlah. Saya dah 6 tahun dalam benda ni. Saya dah jumpa banyak team. Saya pernah satu team tu, dia jual produk kuat, tukar handphone je, tukar SIM je kena ban. Tukar SIM je kena ban. Tukar nombor je kena ban. Baru daftar WhatsApp kena ban dah. So itu apa maksud dia? Maksudnya kita dah di-detect oleh mungkin dalam WhatsApp ke kan, sebab diorang akan tahulah kerja-kerja yang ramai-ramai ni kat mana. So dia tahu ada activity, unusual activity. Faham tak? So pelan-pelan copy paste. Kalau bagi saya copy paste paling best, paling cepat. Cuma agak high risk lah, itu je. Jangan takut, cuma janganlah lebih 100 nombor, 70 nombor. Dah follow up semua. Contoh yang semalam, okay, settlekan dulu. Rehat sekejap, okay, kemarin pula. Lepas tu kemarin pula. Macam tu. Faham Okay, good. Yang kedua, forward. Okay, forward. So forward ni maksudnya apa? Forward ini kita forward. Kan? Kita tekan lama-lama kat ayat tu, kita forward. So forward ni paling selamat. Paling selamat apa lagi? Paling selamat lah kan. Paling selamat, cepat. Nak kata cepat tak, dia paling selamat lah, paling secure. Okay, paling secure. Suara tak kuat, saya dah paling kuat dah ni. Takut nanti saya jadi menjerit pula. Okay, saya dekatkan lah. Okay, paling selamat. Cuma paling selamat untuk forward ini, dia kekurangannya satu, ke atas tu ada forwarded. So kenapa kena ada forwarded? Okay, kenapa kena ada forwarded? So forwarded ni maksudnya apa? Kita forward ayat orang. So maksudnya dia ada forwarded. Faham so ingat, apabila kalau kita ada forwarded ke atas itu, tu kantoi lah kita forward ayat orang. Okay. Satu lagi ni, macam ni kita nak hilangkan forwarded ke atas tu adalah kita kena forward ayat sendiri. Kalau forward ayat sendiri, forwarded ke atas tak ada. So apa yang saya buat adalah, saya akan ada satu group saya sendiri untuk buat copywriting, dan saya letak dalam group tersebut, dan barulah saya copy paste ataupun file saya forward kepada orang-orang lain. Itu macam tu. Faham So kat sini kita buat copywriting siap-siap lah. Sebab kalau awak tak tulis ayat tu sendiri, macam mana awak nak forward? Faham So kalau nak hilangkan kat forwarded yang kat atas itu, forward ayat sendiri. Okay, forward ayat sendiri. Maksudnya forward tu daripada kita yang copy paste, kita forward ayat kita sendiri tu, itu tak ada masalah. Kalau forward ayat orang, memang akan ada forwarded. Faham tak ni? Okay. Dan berapa kali forward? Kan, berapa kali yang kita boleh forward? Kalau dulu, tak silap saya, boleh banyak. Kan, boleh banyak. Dulu 256 nombor forward. Ya ke? Sempat kot, sempat. Boleh. 256 dulu. Zaman-zaman dulu lah, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Masa tu orang tak kisah sangat kena spam. Bila forward dah jadi ada sharing benda-benda fake news. Kejap saya nak refresh dulu. Dia sharing benda-benda fake news, WhatsApp buat jadi 20. WhatsApp jadi 20. Sekarang cuba teka jadi berapa? Jadi 5.
Itu je. Itu je yang menyebabkan ramai orang tak suka buat forward. Sebab leceh. 5. So penat lah. Tapi paling selamat. Copy paste masih ada risiko. Okay. So apakah option dia? Okay, apakah alternatif yang kita boleh buat? So copy paste high risk, forward jadi malas. Atau bukan jadi malas, jadi leceh, jadi lambat kerja kita. Okay. Dan yang terakhir adalah broadcast. Siapa pernah buat broadcast? Cuba share dengan saya. Siapa pernah buat broadcast? Okay, siapa pernah buat broadcast? Kadang sekarang 5. Betul Andrea Komar? Betul. Selamat pagi Zarina. Terima kasih yang suka share pada kawan-kawan. Okay. Saya ingat. Lajunya chat. Saya tak boleh baca dah. Saya. Alright, terima kasih. So basically korang memang buat broadcast lah. Okay, so broadcast ni first, siapa yang tak tahu buat broadcast, okay, pergi kat handphone masing-masing. You guys akan nampak satu, nampak tak kat titik 3 tu? Okay, titik 3 tu tekan new broadcast. Okay, new broadcast. So tekan kat new broadcast tu, letaklah semua nombor-nombor telefon yang ada. Okay, letaklah nombor-nombor telefon yang database awak lah. Okay, database awak yang ada. Sebab tu kalau boleh save nombor telefon tu ikut database. So senang cari. Kita nak cari bulan 7 saja. Nak cari bulan 8 saja. Nak cari bulan 9 saja. Faham tak? Boleh? Okay, so itu start daripada broadcast. Okay, so first dia akan jadi macam, ingat broadcast ni dia jadi macam group. Tapi dia bukan group. Dia sebenarnya adalah recipient list. So maksudnya apa? Hanya awak je nampak diorang ni dalam group. Customer tak nampak dan tak rasa benda tu dalam group. So jangan rasa bersalah sangat. Okay, jangan rasa bersalah sangat. Faham Okay, so first yang itu, yang pertama. Amboi korang duk bergosip pasal broadcast. Cuba sabar kejap. Bagi saya share dulu tentang broadcast ni dulu. Dan nanti kejap lagi, siapa-siapa yang ada broadcast ni, okay, saya bagi ayat. Cuba tengok nanti respon dia macam mana. Respon orang based on broadcast tu, dia bukan masalah berapa persen orang nampak kat broadcast. Dia sangat 100% bergantung pada awak punya ayat. Dan awak punya ayat. So sabarlah kejap. Ayat pun tak settle lagi. Dah kata broadcast tak bagus lah, broadcast leceh lah, broadcast tak ada engagement lah. Sabar. Aku duk pandang je gosip-gosip kat dalam chat bahagian ni. Kan ni kalau depan kelas saya ni, kan kau cakap dulu apa nak cakap. Geram pula saya tengok kan. Tapi tak apa, saya faham. Sebab yelah broadcast kan kita dah buat, tapi kenapa dia tak jadi? Betul tak? So insyaAllah. So sabar sabar. Kejap nak bagi saya share dulu pasal broadcast ni. Okay. So kenapa orang tak suka guna broadcast adalah kerana dia selalu dapat single tick. Okay. Kenapa dia dapat single tick? Single tick ni adalah kalau untuk orang-orang yang kita dah masukkan dalam broadcast ini, dia adalah orang-orang yang tidak save nombor kita. Tidak save nombor kita. Sir, rindu lama tak masuk kelas. Muhid dah ke Allah Abang Q. Masuk. Okay, Abang Q masuk. Silakan. Okay. Dia tidak save nombor kita. Dia bukan masalah dia block kita. Tidak. Sebab tu kadang-kadang setiap recipient list ni awak kena selalu check seminggu sekali. Sekarang saya nak tahu bila last check recipient list. Contohlah bila awak dah broadcast, pernah check tak kat satu-satu message tu tekan single tick ke double tick. So kalau single tick ini dia tak save nombor kita. So bila tak save nombor kita, tinggal copy dan paste manual. Okay, double check balik. Double tick tak? So kalau double tick ni maksudnya dia masih menerima kita punya WhatsApp. Cuma bila dalam broadcast, sebab dia tak save nombor kita, sebab tu lah single tick. Sebab tu lah aku suruh sabar. Sabar. Okay. So itu tandanya kenapa. Faham tak? So bila kita dah hantar single tick, copy paste balik, jadi double. So bila dah double tu, okay, barulah kita akan letak satu ayat lagi. Okay puan, ataupun okay sis,
Saya perasan sis tak save nombor saya. Boleh kan? Tolong save kejap untuk saya offer extra free gift hari ni. Dah. Kita buat macam ni. Sir, tak apa kan guna ayat saya? Kenapa dengan ayat saya tu tak boleh? Boleh je guna perkataan ayat saya. Boleh. Okay? Faham tak? Boleh. Double tick tapi tak ada respon. Tu kita nak tengok ayat. Sabar jap. Ini kita settlekan yang single tick dulu. Okay, kita settlekan yang single tick dulu. Dan kita tahu bila kita copy paste tu double tick, so barulah kita suruh dia save nombor kita supaya broadcast kita lebih efektif. Faham tak ni? So, kalau copywriting tak best ke sebab dia orang tak respon? Copy paste manually tu maksudnya room check dia manually ke? Betul lah. Sebab tu kita kena selalu check kat arrangement list tu. Kita pergi kat dia punya message room check dia tu, tengok single tick ke double tick. Sebab kalau kita hanya tengok kat kita punya data, dia tak detail. So pergi kat satu-satu check dia single tick ke double tick. Kalau double tick, ayat kau tak best. Kalau single tick, copy balik, paste balik, hantar. Lepas tu kalau dia dah blue tick, terus bagi ayat ni. Okay sis, saya perasan sis tak save nombor saya. Tak tahu. Boleh tak tolong save nombor saya sekejap untuk saya bagi extra free gift hari ni? Boleh? Faham tak ni? Tak apa, nanti kita akan buat practical. Don't worry. Okay, kejap lagi kita akan buat practical. So faham So ini adalah 3 medium untuk follow up. Lepas tu macam mana nak tahu dia dah save ke tidak? Tunggu BC next ke? Betul. Alright. Lepas tu okay, faham. Alright, terima kasih. Let's go. Good. So ni catat dulu. Terima kasih Pak Iza. Catat dulu. So kalau kita broadcast kat team kita, diorang tak respon apa nanti kita bahas. Okay, nanti kita buat practical dan dari situ you belajar sebenarnya apa yang nak kena ubah dan apa beza ayat saya dan ayat korang semua. Broadcast ni untuk dalam grup ke tak? Dalam grup lah. Broadcast ni dia akan hantar by personal. Macam mana nak naikkan sales kita? Sorry, baru masuk. Putri, tak apa Putri, don't worry. Nak naikkan sales ni, kita dah season kedua dah ni. Dah dekat 32 episod kita bercerita, buat sharing tentang bagaimana nak naikkan sales. So kalau awak baru masuk, it's okay, pelan-pelan. Okay, follow saya, jangan lupa. Lepas tu kalau boleh, komitmen setiap hari 11.30. So kalau komitmen 11.30 setiap hari, awak pun kata, susah lah sir, tak sempat lah sir, macam mana sir? So jangan tanya kalau sale awak tak naik. Okay, love you. Sir, tak naik ke komen saya? Baru naik Izzati, tapi soalan tadi tak naik. Faham biasalah dalam ni 310 orang yang gila-gila kalau bab chat ni. So minta maaf lah kalau saya tak nampak. Okay, awesome. Alright, so kita dah nak masuk kita punya practical. Okay, saya Herbalife coach. Saya nak jemput orang untuk tukar sarapan sihat. Ada ayat power tak sir? Ada. Tapi sebelum kita nak cerita pasal tukar sarapan sihat ke apa ke benda ke, kita nak buat satu ayat ni dulu. Kita nak buat ayat satu ni dulu. Patutlah sonyap je dari tadi. Tak ada lagu rupanya. Sorry guys. Okay, dan sebab tu dapat respon dan baru kita buat follow up. Okay, so kalau WhatsApp business nak tekan kat mana broadcast? Tekan kat mana? Titik 3. Titik 3 tu tekan kat situ ada broadcast. Sir, nak tengok kejap bahagian close on the spot? Boleh. Ini je lah. Hi sir, have a great day. Thank you Shasha. Sir nak tengok? Okay, dah tengok. Sir macam hari ni. Thank you Snack. Thank you Deepa.
Penat-penat saya edit video siap-siap puitis pun broadcast tak ada respon macam mana. Cuba check balik Wanjit. Orang tu dapat ke tidak? Ayat BC tu boleh guna berapa kali Ayat BC BC tu tak kisah sebenarnya. Nak berapa banyak kali pun tak ada masalah. Don't worry. Faham tak? Tak ada tulisan broadcast pun. Ada Izzati. Dan carilah dengan mata hati. InsyaAllah akan nampak. Double tick Alhamdulillah. So double tick nanti check balik kita punya ayat tu. Nak buh nama apa? Customer yang belum beli dengan yang dah beli selalu Nak buh nama apa? Okay, jom. Okay, so sekarang sebelum kita nak cerita tentang kita punya practical, kita nak buh nama apa ni korang catat. So untuk free gift tu nak bagi apa? Darwish. Free gift nak bagi apa? Kalau tanya saya, kalau free gift tu nak bagi apa, eloknya bagi LV ataupun Dior. Memang ramai orang beli barang kita. Saya mana tahu Darwish awak nak bagi free gift apa. Tapi kalau Darwish nak bagi free gift, saya bagi tips. Okay, saya bagi tips lah. So Darwish ada nak bagi free gift tu, elok bagi 10% daripada untung. Boleh Darwish 10% daripada untung. So kalau 10% awak tu boleh beli sebiji Dior, beli Dior. So kena beli 10%. Faham tak? Itu je. InsyaAllah. Dia nampak macam saya gelak ataupun nampak macam kelakar, tapi tak, ni serius. Faham so saya tak tahu nak bagi free gift yang macam mana, tapi at least cost, ini adalah cost. And cost untuk bagi free gift jangan lebih 10%. Faham Boleh Alhamdulillah. Okay, itu. So siapa yang kena Darwish, tolong ingatkan pada Darwish 10% daripada untung. Jangan lebih. Sebab contohlah kan, kita dapat untung RM1,000. So barulah kita boleh spend at least RM100 untuk bagikan free gift. Faham tak? So contohlah kalau untung kita RM5. So kita cuma ada lebih kurang RM50 sen. Okay, 50 sen. So kalau 50 sen ni tak boleh nak beli apa-apa, carilah free gift yang zero cost. Okay, e-book ke, membership ke, group support ke. So ini adalah free gift yang cost tak ada, tapi nilainya mahal. Faham tak ni? Dapat tak? So siapa yang untungnya RM5, janganlah berangan bagi Dior, bagi LV, memang tak boleh cover. So bagilah benda-benda yang kosnya kosong, kosnya rendah, value-nya tinggi. InsyaAllah. Kena rajin lah buat video ke, buat e-book ke, buat membership ke, ataupun VIP client ke. Group support ni boleh buat kat Telegram. Syakila Rahmat free gift kat Shopee banyak yang bawah RM1 setuju. Tapi Syakila kena aware, free gift yang kita nak bagi tu orang nak ke tak nak. Saya punya perkhidmatan percuma pun orang tak respon, ini kan lagi nak bagi free gift. Okay, jom kita selesaikan sahabat kita Wanjit, sebelum kita marahkan customer kita yang tak nak respon, tak nak reply, tak nak apa-apa dengan kita, cuba check balik formula TPM. Okay, TPM. So Wanjit kena tahu, ataupun kena check dari awal, orang tahu tak Wanjit? Orang tahu tak Wanjit? Orang tahu tak servis Wanjit dia? Orang perasan tak? So bahasa mudahnya adalah, awak ni famous ke? Faham tak ni? Faham tak? Okay, free gift kena related dengan produk ke? Tak semestinya, tapi kalau boleh compliment. Maksudnya free gift itu tu menaikkan value produk kita. Itu bagus. Faham So bila orang dah tahu kita dan perasan kita, Wanjit kena tengok produk Wanjit itu orang perlu ke tidak? Sebab keperluan ini kita selesaikan masalah atau tidak?
Okay, selesaikan masalah atau tidak. Lepas tu kita jenis orang yang ada orang yang diperlukan atau tidak. Contoh kita sebagai seller kan, ada result tak kita ni? Testimoni. So bila kita produk kita boleh selesaikan masalah, kita sendiri pun bagus, orang puji kerja kita, so insyaAllah dia akan perlu. Kan orang akan perlu. So nampak Wanjid kata saya sanitasi rumah pejabat percuma. Okay, so selesaikan masalah. Result dia macam mana? Rumah siapa awak dah sanitasi? Office mana awak dah sanitasi? Testimoni dia macam mana? Dan last, carilah orang yang mampu. Mampu ni adalah lebih kepada mampu untuk terima servis. Dan yang kedua adalah mampu dari segi modal. So tadi Wanjid cakap, okay, kalau bab modal jangan risau sebab percuma. Tapi kenapa masih orang tak nak? Sebab kalau selesaikan masalah, kita selesaikan masalah sebab kita sanitize. Result dah ada. So isunya adalah di sini. Nampak tak? Kita buatlah produk yang orang perlu ke, boleh memang bagus ke, memang jadi ke. Tapi kalau orang tak tahu kita, tak perasan kita, awak bagi free pun orang tak nak. Faham tak ni? So tugas Wanjid adalah settlekan kat bahagian tahu. Dah. Tak payah gaduh. Itu je, cari cara macam mana kita nak buat orang kenal kita dan perasan kita. Macam mana nak bagi diri saya famous tu nak cerita pasal famous ni. Nak cerita pasal famous ni banyak lah. Sebab tu Wanjid kena stay bagi komitmen setiap 11.30 belajar dengan saya. Banyak benda lah. Saya dah share banyak benda. Betul. Personal branding kat TikTok, buat video, buat content. Banyak lah. Banyak sangat. So you guys kena sabar, patient. So nak famous ni macam mana? Kenapalah saya suka jawab soalan korang aku pun tak faham lah. Okay, nak famous ni macam mana? Kan ramai orang nak tanya nak famous ni kan. Nak famous ni macam mana? So kalau nak famous ni simple je. Orang kena cerita tentang kita. Ni keyword dia. Nak famous, orang kena cerita pasal kita. So kalau awak buat TikTok, awak buat konten tapi konten awak tak ada benda yang orang akan share pun tak guna. Sebab tu awak tak famous. Sebab tu awak tak jadi apa-apa. Faham tak? Nak famous ni orang kena cerita pasal awak. Orang kena cerita pasal awak. So kalau orang nak cerita pasal kita ni, pastikan orang cerita benda yang baik. Orang yang baik-baik. Cerita yang bagus-bagus. Faham tak? Orang kena cerita yang baik-baik. So apakah benda yang baik-baik ni? Benda yang baik-baik ni ada macam-macam. Kan kita ada content evergreen. Kita ada content niche. Kita ada content trending. Faham tak ni? So kalau nak famous ni, okay, kena share dulu daripada, kita kena sharing. Kan? Bermula daripada sini, sharing. So bila kita sharing, kan, benda-benda yang orang boleh share, barulah ada cerita yang baik itu, dan orang tu akan cerita dengan kita dan tag kita, barulah dapat famous. Kalau kecaman maksudnya apa? Betul ke kalau kita tegur supaya orang tu kenal kita juga? Tegur yang macam mana? Saya lebih suka tegur yang menambahkan positivity, tak ada masalah. Tapi kalau tegur menjatuhkan orang lain, tak payahlah. Kan? Atas dasar macam contoh kita nak tunjuk kita lebih baik ke, tak payah. Okay, evergreen tu apa? Kalau tanya saya, evergreen ini adalah konten yang audiensnya sangat besar. Contoh kan, audiens sangat besar ini adalah teknologi. Tapi jangan teknologi yang terlalu berat-berat sangat. Handphone, cerita pasal handphone. Kita cerita macam mana nak pastikan handphone kita tak panas. Kan, macam mana nak jaga kesihatan bateri handphone kita. Macam mana kita nak check bateri handphone kita ni masih sihat atau tidak.
Macam mana kita nak check ada orang hack tak wifi kita? So itu adalah teknologi dari mana semua orang pakai handphone dan boleh relate. Faham tak? Contoh, minum air. Tips minum air. Minum air. Minum air. So tips minum air yang bagus adalah tips teguk, telan, nafas. Lepas tu minum lagi. Teguk, telan, nafas. Dan apabila you minum dengan cara macam tu, you akan dapat lebih banyak manfaat daripada air kosong tersebut berbanding hanya teguk tanpa ada udara-udara dan udara-udara. Faham tak ni? Boleh? Okay? So insyaAllah lah, ini je lah cara nak famous. Orang kena bercerita tentang kita. Contoh macam hari ni, saya buat kelas. Okay, saya buat kelas. Contoh kalau saya buat kelas guna handphone saja. Guna handphone saja. Saya live, saya buat kelas, waktu duduk cakap 2 jam. Ada orang nak stay tak? Ada orang nak stay tak? Mungkin ada orang akan stay kalau dia kenal saya dan memang tahu saya boleh ngajar. Tapi kalau orang yang tak pernah kenal saya, hanya sekadar nampak saya pegang handphone ataupun live guna handphone, orang lain pun ada guna handphone juga. So apa beza saya dengan orang lain? Tetapi orang yang tak pernah follow saya sebelum ni, kan, tiba-tiba lalu lah saya punya video ni kat FYP masuk. Dia tengok, asal dia punya gambar jelas sangat ni. Kenapa melintang pula ni? Biasanya kalau melintang-melintang ni semua gambar games. Tapi dia ni kenapa ada whiteboard? Kenapa cerita pasal TPM? Tahu perlu mentah benda tu. Dia stay. So bila dia stay, ilmu kita bagus, barulah dia akan follow. Itu je. Faham tak? So kita kena carilah benda-benda yang macam tu. Betul? So you guys pun jangan fikir macam mana nak famous. Kita follow orang-orang famous ni buat apa. Faham tak? Boleh ke boleh? Faham So insyaAllah. So nak famous ni insyaAllah. Famous ini adalah hasil dan result. Okay, famous adalah hasil dan result. So inilah yang sebenarnya yang kita nak fokus. Buat cerita yang baik-baik. Jangan pernah berhenti ataupun putus dalam buat sharing. Busy macam mana pun sharing juga dalam TikTok. Kalau tak tahu kita pergi belajar. Itu baru betul. Awak nak famous, tapi awak tahu tak sebenarnya pengorbanan dan kesanggupan orang nak jadi famous ni macam mana? So first step, jika anda nak famous ini, lagi-lagi dalam TikTok dan social media, pergi kat saya punya Telegram. Okay, pergi kat Telegram saya, masuk dalam grup tersebut dan minta dalam grup tersebut link untuk daftar kelas TikTok pada bulan September. Buat sekarang. Okay, pergi kat saya punya Telegram. Pergi kat Telegram siapa yang tak tahu nak buat konten apa, yang tak tahu nak buat editing apa, macam-macam tak tahu tu lah. Pergi kat bio saya sekarang, join grup Telegram, minta dalam grup tersebut link untuk join kelas September sekarang. Kalau awak betul lah nak serius, yang kata nak famous, pergi sekarang. Saya tunggu. Kak NJ pun dah daftar dengan team. Terima kasih. Sebab kalau selagi you tak buat apa-apa, saya tak boleh nak bantu you nak famous ni macam mana. Saya nak famous ni pun, antara salah satu ikhtiar saya adalah daripada 1 Jun. 1 Jun tuan-tuan dan puan, saya buat live setiap hari tanpa mengharapkan video saya ni ramai ke tidak. Sebab mengajar kan. So bila mengajar ni, saya expect macam 100 orang, 120 orang. Tapi hari ni Alhamdulillah dekat 300 orang, 280 orang. Seronok. Dan impian saya one day insyaAllah akan ada 1,200. Itu adalah saya punya impian. 1,200 orang yang tengok belajar closing sama-sama. Itu impian saya. So kalau saya nak ada 1,200 orang yang tengok live saya, mungkin dalam saya punya follower tu at least mungkin kena ada 600,000, 500,000. So bila nak capai 500,000, 600,000, kena start sekarang. Dan Alhamdulillah saya dah belajar dan masuk kelas daripada awal tahun. Saya masuk batch yang kedua. Saya bukannya tak masuk kelas, tiba-tiba mengajar, tak. Saya masuk kelas dulu, saya amalkan dulu, saya tunjuk result dulu. Lepas tu bulan 6 baru saya buat kelas. Dan kelas yang saya share adalah kelas closing, bukannya kelas TikTok. Sebab saya tahu saya bukan pakar. Okay, so saya ajak korang untuk join dan belajar dengan cikgu saya. Dan saya mengajar bahagian closing. Alhamdulillah, daripada student yang bayar RM54, lepas tu pergi ke advance.
Lepas tu jadi affiliate jadi business partner, sekarang jadi speaker. Itu perjalanan saya. Dan komitmen untuk saya berikan pada Seek for Future tu, alhamdulillah mula nampak hasil dan orang mula kenal Seek for Future. Dan itu cara dia nak famous. Bukannya kata, "Sir, macam mana nak famous?" Semua orang nak famous, tapi you tak sanggup nak famous. You tak sanggup nak konsisten. Tengah ada idea, buat idea. Kalau tengah tak ada idea, tak nak cari. So janganlah salahkan orang lain. Kenapa orang lain lebih laju? Kenapa orang tu gilik dia dapat follow ramai? Biarlah dia. Kalau dia gilik dapat follow ramai, suruhlah dia buat sale ke? Suruh dia buat sale, suruh dia buat kelas ke? Ada tak orang nak join? Kalau hanya sekadar contoh dia gilik, dia buat kelas, buat closing. Ada tak orang nak join? Mungkin tak ada, sebab orang yang join dia adalah orang-orang yang nak belajar gilik juga. Mungkin kalau dia buat kelas gilik, mungkin penuh lah. Kalau dia buat kelas macam mana nak tarik view ramai dengan gilik, mungkin ramai lah. Tapi kalau kita ni pula dari segi education, okay, kan, kita nak bantu orang dengan sampaikan ilmu, sebab kita nampak ilmu ni bukan hanya sekadar untuk dunia, tetapi untuk akhirat sana. Benda ni kena ada, at least lah ada skill, ada kemahiran. Faham tak? Lin Nula, saya pernah jumpa Sir kat Melaka dalam kumpulan kecil kelas Sir. Kat Melaka biasanya private lah, kan? So terima kasih sangat. Dulu saya tak famous, sekarang pun saya tak famous lagi. Saya tak kata saya famous. So saya just nak, saya cuma suka sampaikan ilmu, itu je. Dan alhamdulillah kalau famous itu adalah bonus. Dan alhamdulillah dengan famous itu sales saya pun naik. Dan saya nak share perjalanan hidup saya ni pada korang. Dan nak katakan saya ni hebat sangat tak, saya jauh lagi perjalanan saya, banyak lagi benda saya nak belajar. Tapi you guys, alhamdulillah dah ramai cikgu-cikgu yang bantu dan guide you. Faham tak? So saya nak you amalkan apa yang saya sampaikan ni, buat. Jangan tengok orang. Kita main TikTok ni bukan sebab orang. Kita main TikTok ni bukan hanya sekadar buat bisnes. Saya nak you main TikTok sekarang tak apa tau. Saya nak you happy. Saya first time join kelas kat Jerantut, ingatlah Ija dengan obses kan kat Jerantut. Saya nak you buat TikTok happy. Saya nak you buat business happy. Saya nak you buat family tu happy. Saya nak you ambil klien, you COD tu you happy. So kalau you COD tapi hati tu duk merungut je, baik tak payah buat COD. Kan kalau you buat sale, asyik penat je kata blue tick, baik tak payah buat business. Happy. So kalau orang tanya saya, kenapa saya boleh konsisten buat live hari-hari, hari Ahad, Isnin sampai Jumaat, biasa rehat? Saya ada waktu rehat saya. Dan kadang-kadang saya takut bila saya minta, ya Allah boleh tak aku rehat? Allah bagi rehat lama. Saya pernah hari tu, kalau siapa perasan dan follow saya, bulan ni lah kan, season yang kedua ni, saya sempat rehat 3 hari tak buat kelas. Masa tu anak saya demam. Anak saya demam sampai kena swab test. Saya tak akan buat kelas kalau ada anything untuk family saya lah, kan. So memang Allah bagi rehat. Rehat betul-betul. Rehat pagi. So untuk siapa-siapa yang masih muda lagi, yang masih kuat lagi, yang bawah 30 ni, jangan minta rehat dululah. Jangan minta rehat dulu, buat je. Jangan bagi alasan. Kalau you nak kaya, kalau you nak berjaya, you nak famous, buat. Waktu ni lah yang kena buat. Sebab nanti bila you dah tua, nanti you dah, mungkin ada masa, mungkin ada duit, tapi dah tak kuat dah. Buat apa? Mungkin dah tak sihat. So sekarang ni kita ni cuma tak ada duit. Duit boleh cari. Dia cakap saya lah, duit boleh cari. Cuma waktu muda tu, kan, tenaga kita, semangat kita, positivity kita, kawan-kawan yang best-best sekarang ni. So buat je. Pedulilah korang nak cakap apa. Memang bila kita ni berbisnes, bila kita ni berniaga, tak ada siapa dekat dengan kita. Tak ada siapa dekat dengan kita. Sebab dia kata kita ni poyo, tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi positif. Tapi bila kita dah mula ada hasil, kereta kita dah mula bertukar, handphone yang kita pakai dah lain, orang-orang hebat dah mula dekat dengan kita, masa tu baru dah dicari kita. Tapi adakah kita akan buang dia? No, kita tidak akan buang dia. Kita akan pandang ini adalah waktu aku pula diuji. Betul ke aku ni nak berjaya sebab nak tolong orang?
Faham tak? Kita ni main TikTok buat bisnes, bukan hanya sekadar untuk buktikan orang yang salah. Dan jangan pernah ada rasa macam tu. Ni untuk student-student saya lah. Jika anda nak sentiasa relevan dalam market ni lama, niat tu kena betul. Niat tu kena betul. Jangan asyik nak buktikan orang lain salah, nak buktikan yang aku lebih hebat daripada orang lain. No, tak. Jangan. Penat. So sekarang orang nak cakap apa, cakap lah. So kalau you salah, you ngaku salah, you admit dah. Dan upgrade sampai orang tak boleh cakap salah lagi daripada you. Faham Kita sentiasa buat salah dan itu adalah proses belajar. Tapi kalau kita hidup atas apa yang orang cakap, itu salah sendirilah. Kan? Kita boleh ambil feedback orang lain. Tapi apa yang you buat adalah berdasarkan apa yang you nak, apa yang you buat. Itu je. So jangan buat sesuatu perkara itu untuk orang lain. Awak join kelas TikTok tu bukan sebab saya. Memang saya suruh. Memang saya encourage you. Tapi join tu sebab insya-Allah lah you bagilah saya peluang untuk tunjukkan sebenarnya main social media ni ada cara dia. Ada skill dia, ada mindset yang betul. Dan dengan skill yang betul you boleh buat duit. So buat duit atau tidak itu bergantung pada diri sendiri. Saya tak boleh nak tunjukkan sampai tahap you boleh buat 10,000 yang pertama, 15,000 yang pertama, tak boleh. Dan ada orang mungkin boleh terus buat. Cuma apa-apa pun yang nak kena buat adalah kena ada ilmu. Dan ilmu yang saya spend untuk belajar dulu adalah ilmu yang mahal lah. Iuran kebodohan yang saya kena bayar tu mahal. So you guys hanya ada, kalau ada extra RM54, daftar je lah kelas TikTok tu. Saya kena percayalah. Kan cikgu-cikgunya pun memang sangat ikhlas dalam memberi ilmu. Dan kami sentiasa upgrade daripada masa ke semasa. Upskill tu pasti. Kan upskill tu lebih kepada siapa yang dah ready, mungkin nak belajar lebih lagi, dan alhamdulillah ada dari segi kemampuan duit itu, upgrade lah kepada advance. Kan? Kalau tak nak, it's okay, tak apa. Tapi kalau nak, upgrade. Faham Okay. Alright, so cukuplah untuk hari ni kita punya duk bil kita. Let's go. Sekarang kita nak buat practical. Sekarang kita nak buat practical. Korang dah ready belum nak rayan banyak nombor ni? Saya takut nanti ramai yang reply ni. Saya risau. Ready? Practical follow up. Okay, so siapa yang dah ready, first saya nak minta siapa yang ada broadcast, guna broadcast dulu. Okay, siapa yang ada broadcast, guna broadcast dulu. Dan kalau tak ada broadcast, kita boleh copy paste. Okay, copy paste lah, lebih kurang mungkin 50 nombor. Boleh ke? Boleh Sir, kenapa makin slow suara saya? Suara saya okey je? Mungkin sebab saya jauh kot. Tapi sekarang suara saya okey je. Okey. Broadcast untuk yang business je ke? Maksudnya broadcast untuk business tu maksudnya apa? Kalau dengan konteks saya ni memang business je lah. Kau janganlah broadcast benda lain. Dah ready Okay, so ayatnya kita akan buat macam ni. Korang catat je dulu. Okay, korang catat je dulu yang pertama. Alright, so nanti ubah ikut produk masing-masing, jangan ikut sebiji. Faham? Alright, jom bismillah. So first kita punya headline ataupun heading. So tajuk dia awal. Okay, so yang pertama, Assalamualaikum dan hai, maaf ganggu waktu ni. Alright, so ini dia punya heading. Tulis dulu. Jangan hantar. Ni baru dia punya draft. Korang jangan hantar. Dan konten hari ni adalah kita nak guna teknik doa. Tuan Sobri, good luck. Don't worry. Thank you so much. Okay, maksudnya kalau join broadcast tu kita kena tukar jadi business account kat TikTok ke se? Maksudnya kalau join broadcast tu kita kena tukar jadi business account kat TikTok ke se? Ini dah jadi macam mana satu ni? Siti Ruqayyah, saya tak faham. Maksudnya broadcast ni dalam WhatsApp. Sekarang ini semua dalam WhatsApp, tak ada kaitan dengan TikTok.
Ni semua dalam WhatsApp, tak ada kaitan dengan TikTok. TikTok tu cerita tadi. Okay. Okay, alright. So jom kita contact. Kita nak bagi doa kat dia orang. Okay. Assalamualaikum. Maaf ganggu waktu ni. Saya tahu awak busy. Saya nak doakan awak dan keluarga dimudahkan segala urusan hari ni. Okay, jangan lupa highlightkan keluarga ni. Okay, so ini adalah konten kita. Dan jangan lupa, okay, ni untuk siapa tadi? Darwish ataupun siapa tadi? Lupalah. Kan, yang selalu korang dapat tu CTA. Jangan lupa CTA. Tolong reply amin untuk saya aminkan doa ini. Terima kasih. Buat macam ni. Okay, buat. Okay, buat dulu. So inilah ayat dia. So ini semua dalam satu bubble tau. CTA tu apa? CTA ni adalah call to action. So lepas dia dapat doa kita ni, nak suruh buat apa? Faham Ada yang dah dapat reply, buatlah, janganlah tunggu saya. Korang buat. Okay, so sekarang siapa-siapa yang ada broadcast, buat broadcast ni dulu, copy, hantar pada semua orang, tengok macam mana. Lepas customer reply, nak buat apa sir? Dah dapat ke? Sabar jap, broadcast lah dulu. Masa tengah follow up je dulu. Jangan buat benda lain. Okay, so jangan buka. Member kata kau okey ke? Memanglah, bagi kat member memanglah. Ni kalau boleh untuk customer. Bagi kat member kenapa? So ada berapa konten selain doa? Ada banyak Darwish. Check balik video saya sebelum ni. Saya dah share 4 dah. Ada 4 dah. Baby duk cari ketiak mak ni. Okay, boleh. Sila. Nanti kalau baby cari ketiak mak, tak apa. Pasang dengan suara pun tak ada masalah. Faham? So next, cuba cari 50 kontak hari ni. Pergi cari 50 kontak, pergi follow up. Let's go. Okay, kalau boleh cari customer lah, prospek yang tak kenal. Bukannya, maksudnya yang bukan kita kenal secara dekat lah, bukan kawan. Maksudnya prospek PM kita. So kalau satu tik ni nak buat macam mana? Dah guna broadcast ke guna copy paste? Dah broadcast ke guna copy paste? Bye-bye. Terima kasih Cik Nat. Thank you so much. So broadcastnya saya elok berapa kali seminggu? Tak semestinya berapa kali seminggu, ikut 1447. Alani ada nampak tim Alani kat sini. Terima kasih Alani. Kalau dia orang reply, nak mulakan macam mana? Okay, jangan buka dulu. Yang orang-orang yang dah reply tu jangan buka. Biarkan saja. Okay, biarkan saja. Nanti screenshot, tag nama saya. Saya nak tengok berapa ramai yang reply. Sir, guna list sebelum ni boleh ke? Boleh. Tolong reply amin untuk saya aminkan doa ini. Apa yang awkwardnya? Hantar dekat semua customer pernah beli dengan belum beli ke dekat yang belum je? Tak kisah, yang penting nombor telefon. Tengok ulangan kat mana? Nanti saya akan share dalam grup Telegram. Broadcast ni nampak macam mengajar customer tak? Atau try luck first time nak buat? Ini untuk follow up. Follow up ni nak kata kerja time customer ke? Bagi saya, kita settlekan ni dulu. Kita doakan orang dulu.
Sir, scroll nak atas sikit, screenshot. Sabarlah kejap. Ni. Siapa yang belum buat dulu. Buat dulu. Okay, buat dulu. Okay, 3, 2, 1. Let's go. Dah. So, siapa-siapa yang tak save nombor telefon, copy paste macam biasa. Broadcast, kalau customer tak save nombor kita, dia akan dapat juga ke? Tak. Sir, hantar ni je ke dulu? Hantar ni dulu. Tengah-tengah sikit, sir. Tengah-tengah sikit. Yang mana? Yang ini ke? Oh, yang ni. Buat dulu ayat. Sir, kalau selitkan voucher boleh tak? Tak. Kita nak ikut je ayat saya tu. Heading content city dalam satu paragraf terus ke? Betul. Mahir Sahimi. Betul. Buat je. Ni aku dah bagi ayat. Korang nak tambah-tambah. Bila tak jadi, marah aku pula. Ikut je ayat saya bagi tu. Copy paste, hantar kat 50 orang. Let's go. Kalau ada broadcast, guna broadcast. Dah. So kalau ramai orang reply, screenshot ataupun video screen record ke, tag saya. Kebanyakannya saya ada prospek bukan Islam. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Amin pun orang bukan Islam pun guna. Buat je. Tadi kata nak praktikal. Bila dah buat praktikal, banyak sangat soalan. Buat je. Let's go. Nanti kalau boleh fokus pada yang broadcast dulu. Kalau broadcast dah habis, baru kita copy paste biasa. Buat je. Don't worry. Saya tunggu. Sir, nak SS atas sikit. Nanti kejap. Bagi diorang settlekan yang ini dulu. Buat yang ini dulu. Okay. Buat je dulu. Nanti kalau ada orang reply, bagi tahu. Bukan Islam boleh tukar Assalamualaikum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh. Saya bagi contoh je. New prospect boleh tak, sir? Tak. New prospect tak. Ni untuk nombor database lama je. Untuk 50 orang contact ke, kalau kau ada 500, buat 100 dulu. Terima kasih pada yang bagi hadiah. Thank you so much. Sir, ramai yang balas. Dah sebab broadcast dekat 3 grup 400 orang. Selamat menjawab. Follow up. Ada reply 3 orang tapi tak reply lagi. Sabarlah. Screenshot dulu. Siapa yang dapat komen banyak, dapat reply banyak, saya nak tengok yang banyak-banyak orang chat tu, copy ataupun screenshot, hantar kat saya. Dan nanti saya akan pilih 2 orang ke 3 orang akan bagi saya akan bagi hadiah. So itu adalah tanda you guys buat apa yang saya minta buat, dan saya akan bagi hadiah lah 3 orang. So sekarang dapat tak reply tu? Sebab sebelum ni mungkin kita buat follow up, tak ada orang reply, betul tak? Kenapa tak keluarkan orang yang pernah reply? Kenapa perlu tak keluarkan orang? Tak perlu, jangan, biarkan saja. Busu tu senama customer ke? Busu tu apa? Busu? Mana Busu? Semalam baru buat broadcast, tak ada masalah, boleh je. Broadcast tak ada masalah. Semalam kan kita broadcast kan promo. Hari ni kita broadcast benda lain. Oh, sorry, yang ini busy. Ataupun saya tahu awak sibuk sekarang. Sorry. Busy. Dekat konten saya tahu awak busu. Alright. Okay, saya tahu. Jangan salah. Alah busu. Tahulah dia tak mandi lagi pagi-pagi kan. Minta maaf guys. Minta maaf. Korang jangan gelak-gelak buat cepat. Dapat PM ke tidak? Tukar ganti diri pun tak perlu ke, sir? Tukar kata ganti diri pun tak perlu ya, sir? Maksudnya apa tu, Queen Shah? Sir, kalau customer ada panggilan kejap puan, kejap aunty, kejap macam, ambil yang general. Menjadi, sir. Maksudnya screenshot, tag saya, jangan lupa. Ada reply bagi tahu terima kasih, alhamdulillah. Dapat reply kan? Daripada dah 3 orang baru lepas 5 saat busy, alhamdulillah. Nanti Cik Fatimah check balik baru dapat 1 daripada 105 kontak. Okey, faham? Cuba check balik dalam kita punya broadcast tu, semua orang dapat kita save ke tidak. Tag kat IG ke? Itulah saya Cik Ma.
biasa saya guna panggilan nama, bukan saya. Boleh, gunalah nama awak. Contohlah, takkan saya, nanti kalau aku tulis kat sini, Dharma tahu awak tengah busy sekarang, kau tulis nama Dharma pula. Kan ikut masing-masing. Nak tag saya kat mana? Kat IG. Okay, kat IG. So nanti daripada ramai-ramai yang tag saya yang dah buat practical follow up ni, nanti saya akan bagi hadiah. Baru 27 balas. Tunggu dulu. 27 yang balas. Saya broadcast kat 8 orang, yang reply seorang. Betul. Macam mana nak tengok dekat broadcast tu orang dah tengok ke belum? Tengoklah dia single tick ke double tick. Pergi balik kat dalam broadcast tu, check satu-satu, single tick ke double tick. Ain, siap ada repeat order. Terima kasih. Sir, broadcast hanya ada dalam WhatsApp business ke tak? WhatsApp biasa pun ada. WhatsApp biasa pun ada. Bila dah balas nak jawab apa? Okey, sabar jap. Yang penting dia dah reply. Okey, yang penting dia dah reply. Sebelum ni kan korang ngadu. Kan, content promo share kat mana? Content promo tak payahlah tiru aku punya. Korang kan dah tira hard sale. Kan, broadcast ni untuk customer yang lama macam mana sir? 3 bulan lepas. Boleh, gunalah. Try je. And okay dah try. Thank you so much. 4 orang dah. Ada yang cakap lah macam ayat ni. Tak apa ke? Allahu Akbar. So, saya pergi dekat broadcast list tu, kat nama dia, dia terus pergi kat bahagian info details customer je. Tak, WhatsApp dia. Maksudnya dalam broadcast list tu dia akan nampak nama, betul tak? PM dia personal. Pergi kat dia punya chat room dia. Kalau customer yang wanted tu, kita buat copy paste kan, betul? Copy paste balik. Banyaknya wanted, sebab tu dia tak save awak. So copy paste balik. So dapat belajar tak sesuatu hari ni? Belajar tak? Seronok tak hari ni? Ramai orang reply. Saya dah cakap, dia orang close ke tidak tu lain cerita. Yang penting orang reply. Sekarang kita nak buat orang reply. Tapi tak close pun, itu masalah awak. Awak lah yang buat closing. Kan? Wanted tu tak save nombor kita ke sir? Kalau you guna broadcast lah. Okay. So kalau yang belum ada reply, cuba check balik berapa nombor yang awak dah follow up. Okay, saya broadcast list lama daripada 6 naik 12 dah. Terbaik. Sampai saya lupa orang tu. Terima kasih. Faham tak ni? Sebab tu apa yang saya nak sampaikan adalah, guys, tengok balik ayat you. Yang paling penting dalam follow up adalah bahagian ini. CTA. Okay, hari ni biasa sir, macam customer beli je, saya save nombor telefon. Better save semua kontak ke? Kita kena save semua kontak Syakila. Kita kena save semua nombor kontak kita, kalau boleh lah. Sebab semua nombor kontak tu adalah kita punya database. So database tu nilainya RM10. Kena save. Faham tak ni? So ulang balik ayat broadcast yang first tadi. Ini lah. Ini ayat dia, tak ada ayat lain dah. Ini je. Hari ni praktikal ayat ni saja. Tak ada ayat lain. Kalau yang ayat lain tu bukannya ayat pun, ni lebih kepada yang ini kot. Kalau kita dah broadcast tapi dia single tick, maksudnya dia tak save. Lepas tu kita copy paste manual ayat tadi, dan kalau dia dah double tick dan dia baca, masuk ayat ni. Macam mana nak buat depa save nombor kita? So Aida kena bagi sebab lah kenapa depa nak save nombor kita. Sir, kenapa nervous? Manalah aku tahu. Tiba-tiba saya nervous. Okey je. Relax lah sir. Okay, faham. So hari ni korang layanlah customer yang ramai-ramai tu, build up relationship balik. Tanya dia balik okey ke tidak. Tanya dia balik produk dah guna ke tidak. Kan, garang sir ni. Tak adalah. Soalan dia kadang-kadang, saya nervous ni, saya nak buat macam mana? Mana dia tahu?
Banyak yang reply more than 20. Good job. Terima kasih Fas. Hai Su. Apa khabar? Okay. Tak pernah message macam ni. Nanti tolong screenshot chat-chat yang banyak-banyak tu dan tag saya Tolong please. Tolong sangat-sangat. At least saya nak tengok korang buat ke tidak. Sir, kontak saya banyak customer yang beli part motor. Boleh ke kalau saya buat broadcast untuk produk lain? It depend. And Aisyah, kalau awak banyak beli part motor ataupun customer awak ni banyak beli part motor, kalau awak nak jual produk lain, start dengan kenalkan diri dulu. Okay, start nak kenalkan diri dulu. Faham Nak reply apa ya sir? Nak reply apa? Terus buat closing lah. Contoh dia reply Amin. Kan? Dia reply Amin. Amin. Dia reply Amin So dia reply Amin. Sampai kita buat ialah Alhamdulillah. Terima kasih sudi reply. Nak tanya, awak dah jumpa ni kepada produk kita lah. Produk dan servis. Awak dah jumpa ke produk dan servis yang awak cari? So ni ayat dia. Produk dan servis ni ganti untuk produk masing-masing Kalau orang tu, kalau kita jual tudung, tanyalah dah jumpa ke design tudung yang awak cari. Dia marah sir. Dia kata dia tengah kelas. Yang penting dia reply kan. Sebelum ni duk salahkan orang, tak ada orang reply. Sekarang dah ada orang reply, layan lah. Non-stop message masuk ni, Alhamdulillah. Hanya untuk orang yang kita pernah tanya tentang produk je ke? Termasuk orang yang belum pernah reply broadcast lama ni boleh? Boleh. Yang penting bukan nombor baru. Maksudnya nombor lama. Dia dah pernah reply ke, tak pernah reply ke, boleh. Yang penting nombor lama. Jangan orang masuk-masuk terus, Assalamualaikum, maaf ganggu, saya tahu awak tengah busy sekarang, boleh tak saya doakan? Awak dah kenapa? Siapa suruh dia baca WhatsApp dalam kelas? Faham tak ni? Sir, lepas dia reply Amin tu boleh promote terbaru kan? Boleh. Tapi tanya soalan ni dulu. Okay, kalau customer marah macam mana nak handle? Biasanya kalau customer marah, biasanya kita akan handle guna teknik formula handle rejection lah. Okay, so start dengan ayat saya faham. Lepas tu ulang balik dia punya rejection dia. So kat situ kita try to listen to understand lah. Kan, kalau dia kata bila saya cari produk, yang mana? Ini yang mana ayat ni? Cika. Bila masa saya cari produk, awak follow up nombor siapa ni? Ada yang tanya, kau okey tak? Kena COVID ke? Saya faham bro. Member memang macam tu lah. So kalau prospect agent kita nak tanya, dah jumpa ke produk untuk dia buat bisnes? Boleh. Itu pun satu soalan yang bagus. Kan, dah jumpa ke bisnes yang awak suka dan berkenan untuk buat duit sama-sama? Okay, saya faham. Rejection dia balik, buat dia rasa rugi. Dan yang ketiga ini adalah double confirm. Boleh. Ya Allah, banyak rupanya prospek dan kontak saya ni banyak kan. Cuma kita tak pernah buat follow up. Sir, kita selitkan feedback boleh kan sir untuk produk kita jual? Ikut flow masing-masing. Saya tak tahu you punya flow tu sampai mana. Aku mungkin boleh teka dan tilip nasib korang kot. Pandai-pandai lah. So, ayat sebagi tu contoh. Kita tukar sikit based on kita punya proses. Boleh. Tak ada masalah. Contoh double confirm ini. Okay, contohlah dia marah sebab apa?
Kan? Kenapa broadcast saya single tick? Sebab dia tak save nombor telefon awak. Kalau dia kata sir, kalau dia tak pernah tanya pun produk kita, tak bolehlah guna ayat nak tanya dah jumpa ke produk yang awak cari tu. So kalau kata dah jumpa produk, carilah awak dah jumpa ke solution yang awak cari. Faham tak? Double confirm okey ke? Okey ke offer dan produk yang saya bagi. Ni contoh. Sir, ada buat kelas berbayar ke? Kelas berbayar open tak ada. Cuma kalau siapa yang nak beli ebook tu boleh pergi ke pakarclosing.com lah. Macam saya ni jual hair care, saya start dengan nak tanya, awak ada masalah rambut tak? Dah try heads tak? Okey tak? Untuk soalan yang ini, alhamdulillah, terima kasih kerana sudah reply. Nak tanya, dan hari tu awak ada share dengan saya masalah rambut. Dah okey ke? Lebih elok tanya macam tu Syakila daripada kita duk menjual je. So kalau produk makanan, dia dah pernah jadi ejen tapi dah senyap macam mana, try lah, try balik, comeback kat dia. Try balik, comeback kat dia, tanya apa yang dia buat. Sir, SS dah hantar kat Telegram ke? Hantar kat Telegram boleh, tag saya kat IG. Bisnes saya B2B. Ya Kak Nis, kenapa Kak Nis? Kenapa dengan B2B? Why? Yang produk dan servis ni gantilah produk masing-masing. Faham tak ni? Dapat sesuatu tak dia? Korang ni kadang-kadang bila excited sangat, chat aku hilang dah. Kan untuk nombor yang pernah kita broadcast tapi tak reply, nak buat ayat yang apa se? Kalau nombor yang kita pernah broadcast tapi dia tak reply, so far biasanya kita guna ayat ini dulu. Faham macam mana nak tengok balik tajuk ni ya sir? Tajuk ni ada dalam grup Telegram, join. Sir, saya ratu retail dalam Milia. Terbaik lah. Terbaik. Ramai juga reply. Selalu broadcast tak reply. Begitulah. Buat dia rasa rugi tu macam mana sir? Alah, nanti kena masuk tajuk handle rejection. Nantilah. Nantilah. Dah pukul 1 dah. So saya harap apa yang saya share hari ni korang boleh amalkan. Dan selamat menyotong selamat menyotong. Dan semoga nanti kalau you dapat sale tu, alhamdulillah, doakan saya jugalah, supaya sale saya bulan ini pun lancar juga. So semakin lancar sale saya, makin banyaklah saya boleh bagi pada orang-orang lain, dan menjadi asbab korang pun akan naik sale-nya juga. Okay, terima kasih. Dah menyotong ni, alhamdulillah, selamat menyotong. Dah lama tak menyotong kan. So awal-awal bulan ni menyotong bagus kan. Ramai yang reply sir, tapi saya tak pernah close dia. Tak apalah, yang penting dia reply. Yang penting dia reply. Sekarang kita nak belajar buat follow up tu orang reply. Sebelum ni kita buat follow up orang tak reply. Sekarang orang dah reply, buatlah closing tu. Saya tak boleh nak ajar semua sebab masanya dah habis. So siapa yang reply banyak, nanti tolong tag saya. Saya nak tengok tau awak punya result please. Thank you so much. Jangan lupa saya salon YG yang bawah tu. Saya nak salon yang bawah, salon yang bawah. Yang mana? Aku kadang-kadang tak faham lah ayat kau bagi tu. Betul, sebelum ni saya tak reply. Santun macam ni baru reply. Alhamdulillah. Thank you so much. Oh, salin. Allah. Minta maaf lah. Kan. Bila kita bercakap dah 90 minit ni kan, aku dah malas nak fikir, nak teka-teka dah ayat korang. So kalau korang kata salon lah aku baca. Aduh. Minta maaf guys. Minta maaf. Row nak tengok form dari atas boleh kejap lagi. Saya lepas dah tu. Tak adalah macam saya terhibur lah. Salon mana? Sir, apa contoh ayat rejection? Alah, kena tengok balik video lah. Itu je. Faham Lisa hair salon pun ada. Terima kasih Lisa. Okay, tak maaf lah tak maaf sangat. Bukan salon rambut sir, itulah. Yang penting korang bahagia hari ni. Ada orang reply, tinggal buat closing saja. Okay,
Alright, so saya nak go for ke atas sikit sebab ramai yang request. So yang ke atas ini dia lebih kepada dia punya interaction for follow up lah. So group Telegram apa? Group Telegram saya pergi kat bio. Pergi kat bio. Okay, beli kat bio, kat situ ada. Kat situ je saya boleh tolong. Faham hari ni bahagia. Terima kasih. Nak nota close on the spot boleh kejap. So video-video lama ada kat Tele ke? Video-video lama ada kat Telegram, link kat Telegram, video lama tu semua kat YouTube ada. Harga berapa? Harga e-book saya RM99 saja, dapat 3 e-book. Dan siapa yang ambil RM99 tu dapat 3 e-book dan dapat setiap Ahad ada kelas. Setiap Ahad ada kelas. Itu apa yang saya boleh offer lah. So siapa-siapa yang belum follow saya, tolong follow saya. Dan insyaAllah minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk season yang kedua. Okay, so you guys ada lebih kurang 4 hari lagi lah ataupun 4 kelas lagi. Okay, insyaAllah. Kat mana nak beli sir? Pakarclothing.com ataupun paling senang pergi kat Telegram saya dulu. Pergi kat Telegram saya dulu sekarang. Telegram tu kat mana? Pergi kat bio saya. Ada link tu. Link tu memang direct ke Telegram. Okay, customer siap reply, doakan jumpa jodoh sekali. Amin. Saya dah habis kan? Saya nak masuk meeting dah. Terima kasih Arya. Thank you so much. Dah habis dah. Thank you so much. Ni nak melayan diorang punya, nak ke kiri, ke atas, ke bawah. Itulah. So ini adalah medium untuk buat follow up. Terima kasih pada semua orang yang bagi hadiah, bagi gift. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so siapa yang dapat result banyak, jangan lupa tag saya. Nanti saya akan pilih 2 ataupun 3 orang lah yang saya akan bagi hadiah. Okay, saya tengah drive. Hati-hati. Terima kasih Nika Azmi, thank you so much. Shima. Okay, ni broadcast. So next class bila nak join? Next class esok 11.30 setiap hari. Nanti saya tag kat FB boleh? Boleh. Thank you so much. Nak layan customer, silakan. Selamat menyotong. Nanti hashtag menyotong jangan lupa, okay? Happy lah kelas hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Ni TPM kok ada yang lupa. Terima kasih Alani, thank you so much. Sir, nak access macam segan, tak ramai yang reply. Tak apa. Yang penting ada orang reply. It's okay. Ada tak nota untuk kelas hari ni? Saya tak sempat join. Nota tak ada. Diorang nanti tengoklah kalau ada kawan-kawan share nota kat dalam grup Telegram, ambil lah. Kelas everyday ke 11 AM? Betul. Magical Lady menyotong. Menyotong sebab diorang baru buat follow up. So ramai orang tengah reply. Sebelum ni tak pernah orang reply. So kita start dengan menyotong lah pagi-pagi ni. Okay, so thank you so much pada semua orang yang ada hari ni. So ini adalah slide yang terakhir. Video reaction nak cari yang kat mana sir? Dalam YouTube ke? Ada kat YouTube. Ada. Mencandat, menyotong. Kalau menyandat tu dahsyat sangat kan. Jom kita menyandat customer. Tapi menyotong bila WhatsApp ni terlalu banyak kan. So tangan ni tak cukup dah. Dah guna dua jari dah. Begitu. Okay. Alright, so itu saja. Terima kasih pada semua orang yang ada hari ini. Thank you so much. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So saya Sederma, your favorite clothing specialist, dengan rasa rendah hati dan rasa kecilnya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada korang semua yang ada hari ni, yang sentiasa support saya, share. Dan paling best hari ni, siapa-siapa yang buat praktikal tadi, kalau dapat result tolong share juga, tag saya kat IG, tag saya kat FB, ataupun just share je dalam grup Telegram. Dan jika siapa-siapa yang nak dapatkan kelas e-book, kelas TikTok, dan kelas TikTok boleh PM saya kat Telegram, kat situ ada link. RM54 saja tapi September. Dan kalau yang nak e-book pun boleh dapatkan terus kat dalam Telegram, pakarclothing.com, RM99 saja. Dan setiap hari Ahad you akan dapat kelas review. Dan itu sajalah, tak ada apa-apa lagi saya nak minta. Saya just nak minta tuan-tuan sentiasa doakan saya
Doakan yang baik-baik. Kalau saya ada tersalah cakap ke ataupun terguriskan hati siapa-siapa ke, saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak ada niat pun. Saya cuma nak mengajar saja dan nak berkongsi. Dan jika saya mengajar ilmu-ilmu yang saya sampaikan ni mungkin terambil ke ataupun tersama ke macam cikgu-cikgu yang lain, saya minta maaf. Okay? Alright, so itu saja. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ni. Sampai satu masa nanti, insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa berbahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Okay? InsyaAllah jumpa esok pukul 11.30. Assalamualaikum.